Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur kita pada Allah SWT kerana diberi kesempatan hari ini untuk kita meneruskan kuliah bagi subjek falsafah dan kehidupan. Subjek ini ialah subjek untuk makluman Prof. Yusuf, subjek elektif di Jabatan Usuluddin. Jadi pelajar boleh memilih untuk sertai. Ada 20 orang yang nampaknya ahli falsafah muda lah yang ada kaki-baki di UKM yang minat dalam bidang falsafah ni. Dan ada lagi subjek-subjek wajib lah. Jadi mereka yang kena wajib ambil subjek falsafah ada 2 peringkat. Jadi sebahagian juga ada kat sini. Jadi alhamdulillah kita subjek falsafah dan kehidupan ni dibangunkan oleh generasi yang terdahululah di kalangan pensyarah. Saya lihat dalam silibusnya dia tertumpu kepada semangat untuk kita memahami falsafah dan kehidupan tu, artinya teori-teori falsafah dalam kehidupan masyarakat kita. Jadi saya lihat dalam silibus dia menekankan misalnya kegunaan falsafah dalam bentuk kegunaan dalam kehidupan semasa. Jadi misalnya hari ini kita ingin mempelajari falsafah sains dan bagaimana kegunaannya dalam kehidupan manusia ini. Kegunaan itu berarti dari segi kepentingan dia dan apa peranan yang dimainkan oleh falsafah sains ini dalam menyelesaikan isu-isu kemanusiaan dan kemasyarakatan kita. Jadi kita dalam usaha ini, kerana kebanyakan mereka ni tahun 3 dah Prof. Jadi nak ambil. Alhamdulillah. Jadi mereka sudah ada asas-asas ilmu falsafah di peringkat tahun 1, tahun 2. Tahun 3 kuliah subjek ini diperkenalkan supaya mereka mengaplikasikan falsafah-falsafah yang dipelajari dalam alam pekerjaan besok. Jadi kita sudah teroka teori-teori falsafah dan juga baru ni kita lihat falsafah pendidikan. Kemudian nanti kita tengok lagi lah falsafah alam sekitar ke, falsafah ekonomi, falsafah pelbagai. Hari ini alhamdulillah untuk makluman semua pelajar-pelajar, kita berpeluang mendengar langsung teori falsafah sains ni menurut Islam dari Profesor Datuk Dr. Yusuf bin Osman. Profesor Yusuf ialah sekarang ini baru saja pencen daripada UKM. Sebelum ini beliau ialah Profesor Fizik di UKM dan merupakan pengarah Institut Islam Hadari yang kita tahu lah. Jadi agak lama sejak penubuhan Hadari daripada hingga Bencin lah. Jadi alhamdulillah kita sayang ilmu banyak tu. Eloklah kita berkongsi dengan pelajar-pelajar berterusan. Jadi kita pun perlukan orang-orang yang autoriti lah untuk bercakap tentang isu yang penting untuk kita mendedahkan pada pelajar kepentingan kita memperjuangkan apa yang dinamakan sebagai sains Islam atau mungkin juga istilah sains tauhidik. Jadi dengan latar yang akan diberikan nanti, pelajar akan dapat terdedah kepada mencari maklumat-maklumat baru dalam sumber-sumber internet atau buku-buku bagi mendalami lagi perkara ini. Kita kuliah ini kita akan bagi masa 1 jam pada Prof. Yusuf untuk membuat syarahannya. Lepas tu kita akan buka sikit lah kalau ada soal jawab daripada pelajar untuk mendapat penjelasan-penjelasan yang daripada kuliah yang ingin disampaikan. Itu sajalah mukadimah saya. Jadi terima kasih kepada pelajar yang sudi sertai. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Yang bahagia Dr. Razak dan para pelajar lah yang diketuai oleh saudara Luqman. Pertamanya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Razak yang sudi menjemput saya untuk kongsi sama. Saya sebenarnya mengajar subjek pengenalan sains tauhid. Istilah sains tauhid ni baru saya kita perkenalkan dengan almarhumah Profesor Dr. Khadijah. Sebelum itu kita memperkenalkan istilah sains Islam saja. Dan di Fakulti Sains, subjek sejarah dan falsafah sains ini adalah satu subjek wajib untuk di fakulti dan dibuka untuk pelajar di luar fakulti sebagai kursus citra. Jadi sejak tahun 1980-an lagi, sudah 30 tahun lah. Dan saya terus menerus mengajar sampai hari inilah. Dan sedikit yang saya tak sebut sebab ini adalah matlamat kursus kami itu STPD 2143, ini matlamatnya. Tetapi hasil daripada kursus ini kita telah menghasilkan 6 buah buku lah. Buku yang pertama itu ialah kompilasi ataupun proceeding saja, ataupun kita minta lecturer yang mengajar subjek ini supaya tulis artikel masing-masing dan jadikan buku, dan kemudiannya dikeluarkan dalam bentuk kecil-kecilan, iaitu satu jilid sekitar 5 hingga 6 artikel. Tetapi kemudiannya Dewan Bahasa telah habis buku itu apabila universiti-universiti baru ditubuhkan seperti UMS, UNIMAS yang pemimpinnya itu daripada orang Fakulti Sains UKM. Dan akhirnya buku itu habis dan saya diminta untuk terbitkan sekali lagi dalam volume yang agak besar. So yang 2009 tu dekat-dekat 700 muka surat lebih lah rasanya. Tapi dia adalah rencana-rencana yang saya suntingkan yang diberi oleh pensyarah yang terlibat. Sebahagian daripada pensyarah tu pun dah kembali ke rahmatullah. Yang kedua tu buku tak selesai, 2009 juga. Sebab buku tu sebenarnya catatan nota saya yang di-extendkan, tetapi publisher Utusan Melayu datang minta nak terbitkan, dia terbitkan pun tanpa pengetahuan saya. Tiba-tiba buku keluar, saya tengok ada banyak kesilapan yang perlu diedit lah. Yang seterusnya ini adalah buku yang dikeluarkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, kulit keras, sebab dicadangkan akan jadi buku rujukan. Tetapi bentuk buku itu saya gunakan pendekatan multi-modular dalam bentuk soal jawab. Sebab nak merangkumi satu demi satu tu agak bukan sukar, tapi untuk dibentang kepada masyarakat awam lah. Yang seterusnya 2016 itu ialah syarahan Tun Sri Lanang yang perpustakaan minta saya bagi talk yang ketiga. Yang pertama tak salahnya Profesor Datuk Samsul Amri, yang kedua Profesor Datuk Tioh, dan yang ketiga saya. Dan buku itu diterbitkan oleh pihak UKM. Saya ingat semua orang pakai keluar siri buku syarahan Tun Sri Lanang ni, rupanya tak ada, saya seorang. So terbitkan buku itu yang diterbitkan oleh penerbit UKM. Tak tebal, nipis saja sebab dia merupakan syarahan. Yang seterusnya itu ialah buku yang selalunya ditanya kepada saya lah sebagai seorang sains. Sebab itu saya tulis dari perspektif ahli sains. Banyak tentang Isra' Mi'raj lah, tentang macam mana nak cerita berkenaan, nak berhujah berkenaan dengan Nabi Ibrahim yang dicapak api tak terbakar dan sebagainya lah. Dan begitu juga dengan isu-isu yang kerap timbul di televisyen itu. Tapi sebenarnya telah pun dikomen oleh Profesor Syahrir tentang sebahagian daripada fakta itu tak betul. Jadi saya cuba tulis ini supaya nak membetulkannya lah. Dan rasanya Profesor Syahrir yang baca dia punya penilaiannya. Yang terakhir ini adalah UKM untuk membicarakan tentang ekosistem ilmu. Saya pun nak menyatakan bahawa sains ini bukan ilmu segala-galanya. Sains ini hanya salah satu ilmu yang diperlukan untuk kehidupan kita, tapi bukan segala-galanya. Jadi tak perlulah semuanya nak disainkan. Sebab itu saya tulis sains dalam ekosistem ilmu. Jadi buku ni boleh dapatlah. Yang ini Dewan Bahasa dan Pustaka. Kemudian Al-Quran itu juga dalam perspektif ahli sains juga, Dewan Bahasa dan Pustaka. Kemudian 4 Dewan Bahasa dan Pustaka, 1 Utusan, 1 UKM lah.
Untuk hari ini saya tak dibagi apa-apa. Jadi saya ingat saya nak bagi kepada 3 objektif saya. Pertama ialah nak bincang sains ini, kita boleh bincang guna takrif. Dan saya bila saya buka hadis matan Arba'in An-Nawawi, selepas hadis pertama innamal a'malu binniyat itu, hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar sendiri menyatakan tentang takrif. Jadi dia memberi implikasi kepada saya bahawa ilmu ini kena bermula dengan memberi takrifan dulu, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan dan sebagainya. Tetapi bila saya buka beberapa buku berkenaan dengan falsafah sains ini, Peter Medawar, seorang ahli biologi yang dapat Nobel Laureate tahun 1973 dan hari ini telah memeluk agama Islam. Saya ulangi, namanya Peter Medawar, dan dia memeluk agama Islam. Dan dia termasuk dalam kategori ilmuwan-ilmuwan Islam yang menyumbangkan dalam bidang ini. Dia mengatakan bahawa sains ini tak boleh nak ditakrifkan begitu saja, sebab dia ilmu yang berubah. Oleh kerana dia berubah, bila kita nak takrifkan dia akan berubah daripada satu masa ke satu masa. Dan ternyata benar apabila kita dapati bahawa pemikiran Aristotle itu kemudiannya dikomen oleh orang lain dan mendapati bahawa hujah Aristotle ini juga ya tak lengkap begitu. Kemudian datang ahli sains dan sehinggalah hari ini. Dan itulah evolusi sains itu. Dengan demikian nak mentakrifkan dengan satu perkataan, dengan satu takrifan memang tak boleh, sehinggalah kita memahami macam mana sains itu beroperasi, ilmu sains itu beroperasi. Maksudnya macam mana ahli-ahli sains ini menanggapi ilmunya dan kita fahamnya, dan kemudian kita keluarkan takrif dari itu. Oleh demikian kita tak boleh mulakan sains ini dengan memberi takrifan, tetapi kita kena tengok kepada macam mana dia bermula. Itu saya buat di sinilah. So kemudian sedikit untuk, sebab ini pelajar tahun 3, saya nak betulkan tentang istilah yang dipertikaikan. Nanti bila keluar PAH UKM ni, apatah lagi keluar daripada Fakulti Islam, apatah lagi keluar daripada UKM, orang tanya kita, sains Islam tu apa? Jadi di sini ada sedikit masalah tentang istilah. Sebab ada yang memberi istilah ini, mentakrifkan istilah ini daripada bahasa Arabnya sebagai ulum al-Islami. Jadi saya rasa kalau ulum Islam ini bermaksud the science of Islam, yang dia merangkumi semua bidang agama Islam. Jadi istilah ini, kemudian kalau saya lihat daripada segi evolusi bagaimana istilah ini, sains Islam ini keluar, dia dulunya di zaman Iqbal yang memulakan 1936. Disebut itu apabila jatuhnya Osman Empire tahun 1922-1924 itu, maka umat Islam ni tidak ada lagi khalifah, tidak ada lagi satu kita kata negara yang bertapak ada asasnya, maka semuanya jadi bertaburan masing-masing. Bila bertaburan masing-masing, jadi orang Islam ni masing-masing lah. Kemudiannya datanglah idea bagaimana menyatukan umat Islam ini. Maka Iqbal sebagai seorang yang arif dalam bidang pendidikan, dia mengenengahkan konsep pendidikan ini dengan dalam bukunya terkenal Reconstruction of Islamic Education, membina semula pendidikan Islam ini. Sebab apabila negara Islam jatuh, yang kalau kita tengok di Malaysia lah ni, dan termasuklah di Pakistan, di Afghanistan sebagainya, kita dapati sekolah-sekolah agama yang buat agama itu terpisah daripada sekolah-sekolah yang mengajar ekonomi, sains, teknologi dan sebagainya. Mereka ini merupakan pelupur-pelupurnya yang cuba mensepadukan balik semua ilmu ini di bawah ilmu Islam dan sains Islam. Yang dimaksudkan ilmu ini, pendidikan ini bukan hanya setakat membicarakan tentang akidah, syariah, usuluddin, tetapi juga membicarakan tentang sains, teknologi, perubatan, undang-undang, ekonomi, sebagaimana yang pernah berlaku di zaman Islam yang telah melahirkan begitu ramai tokoh-tokoh dalam pelbagai bidang. Jadi Iqbal telah memperkenalkan
yang disebutkan sebagai Islamization of knowledge, iaitu pengislaman ilmu. Kemudian kita dapati bahawa benda dia berlaku diambil oleh Ismail Faruqi dan sebagainya. Termasuklah di Malaysia ini kita juga terlibat, ada beberapa tokoh di Malaysia ini yang kita tak perlu senaraikan, tapi memang kita diiktiraflah. Sehingga dikatakan sekolah pondok itu masih ada, tetapi ulama-ulama yang kembali di Timur Tengah ini membina madrasah ataupun sekolah-sekolah agama, sekolah-sekolah Arab. Seperti kita tengok di Penang ada Ma'arif tu yang dibina oleh Abdullah Fahim, dan saya tengok ada di negeri lain juga bina yang agak berbeza dengan sekolah pondok itu, yang memasukkan unsur-unsur seperti sains, teknologi. Abdullah Fahim sendiri memasukkan unsur falak, dan di Kuala Kangsar itu dia dah nak buat balai cerap untuk melihat itu, tapi tak sempat sebab berlaku peperangan dunia, dan apatah lagi dia difitnahkan oleh British yang menyebabkan Sultan Perak hantar dia balik ke Pulau Pinang. Saya nak stop dekat situ sebab bukan perbincangannya lah. Jadi sains Islam ini hanya bangun kemudian setelah 1976 berlaku satu convention ataupun pameran besar-besaran tentang peradaban Islam ini, dan tak salah saya, Syed Najib pun ada pendidikan Islam dan sebagainya itu, dan istilah sains Islam ini diperkenalkan. Kemudian orang pun membicarakan tentang sains Islam, dan ada pula yang tak bersetuju dengan sains Islam ini, yang menyebut ada tak sains kafir. Itu yang kita tengok ada debate di antara Abdul Salam, bekas Nobel laureate yang meninggal pun, tapi dia bukan Islam kita, dia Qadiani. Dia kemudiannya berdebit dengan Syed Hussein Nasir, dan dia menyebut tidak ada yang dikatakan sains Islam, sains Kristian, sains Yahudi, sains Hindu, sains apa-apalah. Sebab sains adalah sains, agama adalah agama, dan orang Islam itu, orang Kristian, orang Hindu boleh aktif dalam bidang agamanya tetapi tanpa memerlukan digabungkan. Jadi istilah sains Islam, sains Hindu, sains Kristian itu jangan digabungkan. Itu ada debate tu. Tapi Syed Hussein Nasir, orangnya masih hidup, menjawab isu ini. Kebimbangannya dia kata di barat itu, apakah nilai-nilai yang menyebabkan orang Kristian, Ortodok Kristian, Kristian yang berjuang atas nama agama, malah pada satu ketika dulu mereka menggunakan gereja ini sebagai pentadbirannya, tetapi hari ini luntur nilai-nilai Kristiannya itu akibat pendidikan sains. Jadi nilai apakah yang ada dalam sains kini yang menyebabkan mereka luntur pada agama mereka? Dan kalau umat Islam juga tak didedahkan dengan sains Islam, maka umat Islam juga akan luntur nilai-nilai Islamnya, sedangkan dalam masa sama hebat nilai sainsnya, dan akibatnya dia akan jadi satu sistem sekular yang kita sebut hari ini yang memisahkan antara agama. Sebab itu istilah sains Islam ini ada sedikit kontroversinya. Maka terakhir ini termasuk di Malaysia, Saudara Osman Bakar atau Prof. Datuk Osman Bakar sendiri menggunakan istilah sains tauhid. Dia pun telah menulis dan kita menerima sains tauhid ini. Saya tak hasrat untuk bincang pagi ini, mungkin kita bincang pada masa lain. Yang saya nak pergi yang kedua ialah sains. Apa hubungan sains dengan manusia? Tadi Dr. Ahmad Razak memberitahu tentang falsafah dan kegunaannya. Dan falsafah sains dan kegunaan sains itu. Siapa yang membangunkan sains? Sebab isu ini dia berhubung dengan isu di mana orang mempertikaikan tentang manusia ini daripada Nabi Adam. Walaupun dia tak kata begitu, daripada segi biasa tak kata, tetapi mereka menerima konsep evolusi, iaitu manusia itu daripada monyet. Ini jadi masalahnya. Jadi isu yang terbitnya itulah manusia, tak apalah saya sebut, saya banyak kali sekali lah, sebab saya mengatakan bahawa teori evolusi ini bukan berasal dari Charles Darwin, iaitu Ibnu Maskawi, Ikhwan As-Safak terbincang benda ini, tetapi bukan dalam bentuk yang dibincangkan oleh barat hari ini. Sebab apabila kita membicarakan teori evolusi hari ini, terakhirnya perginya itu ialah manusia ini datangnya daripada monyet. Sedangkan kita semua tahu daripada segi Islam bahawa manusia ini bukan berasal daripada dunia ini. Dia berasal daripada syurga dan dia dicipta khas. Dan sewaktu dia diciptakan khas ini,
maksudnya dicipta itu dia diberikan suatu potensi yang membolehkan dia untuk mengurus alam ini. Sebab itu dia dilantik sebagai khalifah. Ketika dia turun ke bumi ini, dia telah pun dilengkapi dengan segala-galanya, bukan mengalami proses evolusi. Yang ini berlaku pertentangan. Malah saya lihat ahli-ahli sains Muslim sendiri pun agak terkelaru benda ini. Ketika saya di USIM, sebab mereka buat ISI, Institute Sains Islam, ataupun dalam bahasa Inggeris pun menggunakan ISI juga, Islamic Science Institute. Bila saya bentang tentang sains tauhid ini, salah seorang partisipan yang baru dapat profesor lah, muda, perempuan, bidangnya paleontologi ini bidang berkenaan dengan kita fosil-fosil sebagainya. Dia menyebut bidang ini menyatakan bahawa kita boleh jumpa kerangka monyet yang berlaku proses evolusi dan akan jadi manusia sebagainya. Saya kata ini tak boleh, ini tak boleh. Tapi oleh kerana hari itu masa agak terbatas, tapi saya minta diadakan semula ataupun dilanjutkan perbincangan itu dengan berlanjut, sebab daripada kita itulah dia percaya kepada sains, dia percaya dia Islam, tapi bila datang dua hujah yang nampak bertentangan ini, dia tak boleh nak buat satu penetapan pada dirinya sendiri. Dan kebimbangan kita ialah kita sebut tentang akidah, tetapi dia akan pergi dan menerima konsep evolusi ini yang sebenarnya salah. Okey, jadi saya nak menjelaskan di sini adalah manusia ada khalifah Allah yang diberikan potensi yang saya sebut tadi untuk mengurus dan mentadbir alam ini. Mari kita tengok apa dia punya ayat ini. Saya tidak bermaksud untuk mentafsirkan apatah lagi kepada pelajar Fakulti Islam yang ambil bidang falsafah ini. Cuba kita tengok ayat ini yang saya underline ini. Ayat 30 surah Al-Baqarah. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, inni ja'ilun, sesungguhnya aku ingin ja'ilun, menurunkan fil ard, di atas muka bumi ini khalifah. Kemudian maknanya Allah Ta'ala ini nak menurunkan ke atas muka bumi ini khalifah. Dan adalah debate sini, perbincangan. Mereka bertanya kepada Allah Ta'ala, adakah engkau nak jadikan satu makhluk ini yang akan mendatangkan kerusakan dan semua itu. Mungkin para pelajar tahu ayat ini. Tapi saya nak tahu jawapan Allah ini. Jawapan Allah dalam ayat 31 yang ini menunjukkan kepada saya, menunjukkan malaikat kerjanya yang bertasbih, bertahmid, kemudian dan sebagainya, bimbang tentang kelahiran manusia yang akan melakukan kerusakan. Jawapan Allah di sini, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Kullaha, mungkin saudara-saudara Fakulti Islam lagi faham lah. Kullaha ini mana? Setiap satu, kul syai', kan, menjadikan semua benda-benda yang di alam ini. Ini tafsir ni, saya tak boleh buat tafsir pada pandai ni. Saya ambil tafsir Abdullah Basmi yang dia ambil dari Jakim ni. Tafsir mesti authorized, tak boleh pandai-pandai kita buat sendiri. So saya ambil 1% daripada yang Abdullah Basmi bagi. Dia sebut, dan ia, yakni Allah, telah mengajar kepada Nabi Adam akan segala nama, semua yang ada di muka bumi ini. Maka timbul dan gunanya saya tambah dia lah. Lalu kemudian dia diminta, dia ajar pada itu, kemudian diminta malaikat untuk menamakannya, kemudian mereka tak dapat terangkanlah. Tapi apa saya nak sebutkan ialah istilah asma'akullaha, menamakan setiap sesuatu itu bukan sekadar menamakan, oh ini pen, oh ini jam. Tak. Tetapi bila kita angkat ini pen, kita fahamnya pen ini warna biru. Dan pen ini fungsinya ialah untuk menulis. Jadi kita faham benda itu nama, tetapi bukan sekadar nama, tetapi juga fungsinya, peranannya dan sebagainya. Dan inilah yang menyebabkan malaikat merasakan, bukan malaikat merasakan lagi, memang betul pun malaikat tidak mampu. Sebab itu salah satu tugas ahli sains ini bukan hanya melihat alam cakrawala seperti Allah sebut, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili di dalam ciptaan langit dan bumi itu ada tanda-tanda kepada mereka yang man of understanding, ulul albab, iaitu mereka yang dapat memahami tentang kenapa bumi ini bergerak dan sebagainya.
Kemudian kalau kita tengok ayat-ayat, banyak ayat yang saya tak ambil di sinilah. Kalau kita boleh buat kajian PhD pun, cari ayat-ayat yang berhubung dengan saintifik ni. Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'a fa'akhdhu. Itu pun kita boleh gunakan ayat sains sebenarnya. So manusia ini bukan hanya sekadar menamakan benda, tetapi dia memahami ciri-ciri yang ada pada benda itu. Sebab itu dia boleh jadi khalifah. Jadi macam mana kita nak equatekan kita dengan monyet yang monyet tak mampu untuk melihat itu. Seterusnya, makhluk lain di muka bumi ini, kalau kita lihat, tengoklah harimau ke, kambing ke, lembu ke, ayam ke, itik ke, apa saja tengoklah. Tapi untuk dekat dengan kita ni, tengok binatang lah. Allah Ta'ala jadikan mereka ini, dan Allah Ta'ala sediakan makanan untuk mereka ini. Lembu makan rumput, dia makan rumput. Dia tak pergi ambil rumput tu masak jadi sayur lalu makan, tak ada. Burung, dia makan padi ya. Harimau, dia makan kambing, makan daging mentah. Dia tak buat kari daging, dia tak buat nasi Arab ke, dia makan. Tetapi manusia, dia tak. Allah Ta'ala takat sediakan alam ini hanya setakat padi ya. Kita boleh faham ciri-ciri padi, apa musuh-musuh padi, bagaimana padi yang sehat, bagaimana padi yang baik, dan akhirnya kita dapat menghasilkan berbagai jenis padi yang menghasilkan beras basmati lah, beras wangi lah, beras macam-macam. Takat padi ya. Tapi kita tak makan padi, kita makan nasi. Jadi daripada padi untuk menjadi nasi, kita mesti faham apa ciri padi tadi. Maka padi ini kena dikeringkan dulu sebelum ianya dimasuk ke kilang. Jadi sebab kita mesti memisahkan di antara kulit padi dengan isi padi yang bernama beras. Kalau tidak, dia tak makan. Lembu atau binatang dia akan makan semua-semua. Manusia tak boleh makan apa padi, dia mesti makan beras saja. Kemudian bila dah jadi beras, dia tak makan beras juga sebab dia makan nasi. Jadi bagaimana proses daripada beras tadi menjadi nasi? Maka dia kena ditanakkan, kena dimasukkan air, kena dipanaskan api, dan api itu setelah mendidih, diseluruhkan balik apinya. Maka ini manusia dapat memahami bagaimana proses daripada beras tadi menjadi nasi yang dia boleh makan. Itu sebut nasi biasa, belum nasi biryani. Belum lagi nasi tomato ke, nasi Arab ke dan sebagainya. Jadi memahami tabing ini, itu sains. Ini saya kata tadi. Jadi saya belum takrifkan sains, tetapi usaha manusia untuk memahami, pertama membezakan antara satu jenis padi dengan padi yang lain. Padi beras wangi dengan padi beras basmati, itu berbeza. Sebab tu harganya berbeza, kualitinya berbeza, rasanya berbeza. Jadi ahli sains adalah mereka yang boleh memahami ini. Jadi sebab Allah Ta'ala dah melantik dia sebagai khalifah, Allah Ta'ala hanya membekalkan dia dengan akal, perasaan dan sebagainya, menghidup dan sebagainya. Dia memahami tentang apa yang dikatakan nasi tadi, apa yang dikatakan beras, dan mengambil faham. Sebab itu saya menyebut sini, wa'allama adamal asma'a kullaha, dan kemudiannya diajar pada Adam ini segala nama benda-benda dan gunanya, dan proses untuk menukarkan daripada padi menjadi beras, beras menjadi nasi, nasi dengan pelbagai-bagai jenis nasi. Begitulah dengan lauknya, ayam yang ini kita makan, tapi kita tak makan helang misalnya. Dan kita makan ayam yang boleh dipelihara. Kemudian lepas itu kita sembelih dia, kemudian kita jadi berbagai-bagai jenis lauk. Dan kita masak dengan berbagai-bagai cara. Ada yang dibuat kari, ada yang digoreng, ada yang direbus, ada yang dibuat sup dan sebagainya. So semuanya ini according to taste. Tapi makhluk yang lain dia tak makan macam tu. Dia makan segala yang ada. Dia hanya manusia saja. Jadi bagaimana kita nak mengatakan bahawa kita ini datang daripada monyet. Sedangkan monyet, dia makan benda yang dah siap. Dia tak ada kemampuan. Bawalah dia ke makmal. Ajarlah dia untuk bercakap. Ajarlah dia untuk mengenal. Dia tak boleh. Dia setakat itu saja. Sebab dia bukan khalifah Allah. Jadi saya tidak mentakrifkan sains, tetapi kita dapat memahami. Antara makna sains itu ialah memahami tabiat alam. Jadi ahli sains mesti berusaha untuk memahami tabiat alam. Jadi saya buat solar energy. Sebelum saya nak menggunakan solar energy, maka saya kena tahu apa ciri-ciri solar energy ini. Apa yang sebenarnya manfaat solar energy ini. Apa yang ada dalam sinaran suria itu.
orang biasa gunakan untuk kering baju saja. Tapi saya tengok ada benda lain dalam itu yang boleh menghasilkan elektrik. Jadi saya boleh menghasilkan tenaga elektrik. Jadi sains di sini ialah kemampuan manusia yang diberikan Allah untuk memahami tabiat alam ini. Kenapa? Sebab dia nak menjalankan tugasnya sebagai khalifah Allah. Jadi saya boleh gambarkan bahawa khalifah Allah itu bukan kerjanya wirid saja, puasa saja, semayang saja, tetapi kerja khalifah Allah ini ialah untuk membangunkan alam ini dengan adil, tidak membazir dan sebagainya. Dan kalau kita exploit benda ini, maka kita akan menjadi insan yang zalim lah. Sebab itu sains ini memerlukan agama. Kalau sains saja yang mendorong kita kepada sains ini duit katakan, maka kita akan membangunkan sains kerana nak dapat duit. Kalau orang kata, nak naik pangkat, nak jadi profesor, maka yang the driving factors, the motivator, perkara yang akan menjadikan, merangsangkan dia untuk membangunkan sains ini kerana yang tadi itu. Tetapi kalau dia mempunyai ilmu lain, ilmu agama, bahawa dia kena tidak boleh melakukan kezaliman, tidak boleh membazir, tidak boleh menginanya dan sebagainya, maka dia akan melakukan aktiviti sains dan teknologinya ini di dalam acuan Islam itu tadi. Di sana dah, apakah itu dinamakan sebagai sains Islam atau sains Tauhid, ini kena bincang kemudian. Cara detailnya lagi kenapa daripada segi ilmuannya lah, tapi daripada segi pengetahuan sains, itulah dia sekali itu. Sebab itu saya ingin menyebut bahawa ulang sekali lagi bahawa sains ini adalah bila orang tanya bila bermula sains ini bermula sejak adanya manusia di muka bumi ini. Sains ini bermula sejak manusia ada di muka bumi ini. Bumi ini kalau ikut kajian sains, Big Bang Theory, kita tua usia bumi ini adalah 13.7 bilion tahun. Itu usia bumi kita sekarang ni. Saya ulangi, 13.7 bilion, bukan million, bilion tahun. Bermula daripada, ya kalau nak mengambilkan konteks Big Bang lah, sebab Big Bang pun ada juga orang mengambil di ayat Quran yang menyebut awalam yarul ladzina kafaru anna semua, apakah orang kafir tak tahu yang bumi, langit dan bumi itu dulunya satu dan kemudian kami pisahkan. Ada mengatakan itu Big Bang, tak apalah kalau orang memahami itu. Tetapi tua bumi ini adalah 13,000. Tapi bila manusia ada di muka bumi ini, kalau diterima hujah saya, maka kita lihat orang arkeologi ni orang kaji purba, orang yang pergi rata-rata korek bukit, korek apa semua, tengok ada tak orang masyarakat dulu hidup, ada tak tamadun dulu, ada tak peradaban silam. Dan bila mereka mengkaji, mereka mendapati bahawa peradaban yang paling awal, bandar pertama di dunia ini adalah bandar Jericho. Siapa yang pernah pergi ke Masjid Al-Aqsa, siapa yang pernah pergi ke Palestin, melalui jalan darat, melalui Aman, dia akan melalui bandar Jericho ni. Dalam bahasa Arab disebut bandar Ar-Riha. Nanti saya tunjuk gambarnya. Bandar ini, kalau mengikut ahli arkeologi, kita berkira umurnya adalah dia diestablishkan pada tahun 960, 9,600 tahun sebelum Masihi. Penduduk di bandar Ar-Riha ini sekitar 70 buah rumahnya. Itulah manusia pertama. Jadi bila dah jadi kita kata bandar, sudah membina tamadun, itu maknanya mengambil masa banyak tu. Sebab itu orang seperti Cortland Canby dalam bukunya Archaeology of the World, dia kata paling lama manusia di muka bumi ini sekitar 13,000 hingga 14,000 sebelum Masihi. Itu permulaan manusia. Permulaan yang sebenar sampai hari ini orang tak jumpa. Tapi orang mencari bandar yang paling tua. Yang disebut di Kedah dulu, itu berkenaan dengan candi di Kedah itu katanya sekitar 6,000 tahun. 6,000 tahun sebelum Masihi. Itu penyelidik daripada USM. Betul lah tu. Tapi kalau ada orang kata manusia ini umurnya sampai juta tahun, itu tak betul. Kalau ada orang kata bahawa manusia ini 30,000 tahun pun tak betul. Apa buktinya nak tanya? Siapa yang kata macam tu? Jadi di mana yang boleh mengatakan manusia ini daripada monyet? Sedangkan kajian menunjukkan bahawa tulang-tulang monyet ni ada sampai juta tahun berdarah.
itu yang apa dinosaur dan sebagainya, itu juta tahun. Sedangkan manusia ini makhluk baru. Jadi benar sekali lah dengan ayat yang kita baca tadi. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Berarti dunia ini dah siap, dunia ini dah ada, dunia ini telah harmoni, telah ada di situ dinosaur, singa, harimau, gajah, mungkin juga ada makhluk yang kita tak nampak, jin dan malaikat, wallahu alam. Setelah ada, maka Allah Taala kata kepada mereka, aku nak apa wa isqala rabbuka lil malaikah dan ingatlah ketika Tuhan kepada mereka, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku ingin menurunkan fil ardi, atas muka bumi khalifah. Serta dah siap dah. Jadi untuk dia apa kerja khalifah ini, saudara-saudara lebih arif lagi, tugasnya tidak lain dan tidak bukan mentadbir, mengurus, mengatur supaya alam ini aman, alam ini harmoni, alam ini tidak ada yang disebut sebagai apa masalah alam sekitar, tidak, supaya kita ni. Sebab itu kita dapat lihat di malaikat bertanya, itu ada alasannya. Sebab dia telah melihat bahawa alam ini sudah pun harmoni. Walaupun nampaknya harimau makan apa rusa, ganas sekali nampaknya. Ganas itu cara dia nak mematikan rusa itu. Kalau dia tak tangkap macam tu, dia tak akan tangkap bila-bila. Tapi apabila sekali dia makan, 8 hari, 7 hari pula baru dia makan. Dan dia tak pernah membazir. Sebab selepas dia makan, ada binatang-binatang lain yang bergantung kepada baki-baki yang dia tinggal. Sebab kalau tidak, binatang itu pun tak hidup. Burung herring yang ditunjuk dalam National Geographic itu, dia menunggu saja singa ini untuk menumbangkan jerafah ke apa ke, kuda ke. Kemudian setelah makan semua, dia akan datang. Dia singa ini selesai makan, dia akan datang. Dan alam ini harmoni. Bilangan kita kata zirafah ke tadi tetap kekal, rumput pun kekal dan sebagainya. Sebab itu dikatakan, mereka mengatakan kami bertasbih bertahmid, kami dah berharmoni. Kenapa nak datangkan satu lagi makhluk yang akan melakukan kerosakan dan tumpah darah di muka bumi ini? Sekali lagi, saya bukan berhasrat untuk mentafsir ayat ini, dan saya memang tidak layak untuk menjadi mufasir untuk ayat ini. Tetapi saya membicarakan ayat ini dalam konteks sains. Maknanya sains ini baru. Bila? Baru, kalau kajian saintifik baru 9,600 tahun, 9,600 tahun. Campurlah 2,000 sekarang, sekitar 13,000 lah, 11,000, 12,000 gitu. Begitu juga kita tengok cerita-cerita Al-Quran. Ini kena ada pemahaman, kita sebagai seorang Islam ini mudah. Saya mengajar sini pun mudah lah. Nabi Nuh ada Nabi ketiga. Jadi kita boleh tengok tinggalan yang ditinggalkan oleh Nabi Nuh. Apa yang ditinggalkan oleh Nabi Nuh? Bahtera. Macam mana bentuk bahteranya? Nabi Musa bukan Nabi Musa, sebab Firaun itu sebelum Nabi Musa lagi. Firaun di zaman Nabi Musa ini ialah Ramsi. Tahun 1000 lebih ya, 1370 cm. Kita boleh tengok tinggalan piramid. Jadi kalau orang mengatakan sains itu bermula dengan Tamadun Barat, tak betul. Piramid itu sebelum Tamadun Barat. Sains itu bermula dengan Islam, tak betul. Sebab piramid itu, dan nak bina piramid perlu sains dan teknologi. Begitu juga Bandar Petra, begitu dengan Great Wall of China. Great Wall of China itu tak salah saya sekitar 250 tahun sebelum Masihi oleh Syekh Huangdi. Dan apakah nak membina Great Wall China itu tak perlu sains dan teknologi? Saya ingat tak mungkin. Sebab kalau siapa yang pergi, dan saya dah pergi, didapati bahawa tembok besar negeri China itu dibina di kawasan yang tidak terkena gempa bumi. Sebab itu dia boleh wujud sampai sekarang. Jadi bagaimana mereka memilih tempat itu untuk membuat wall, dinding itu hebat. Begitu juga cerita Mesopotamia. Jadi untuk mengatakan bahawa sains ini warisan orang barat, warisan Newton, warisan Nicholas Copernicus, Galileo Galilei, tak betul. Sebab sudah ada binaan-binaan. Apakah mereka ini tak erti sains? Kalau mereka tak erti sains, tentulah mereka tak boleh bina apa yang kita lihat pada hari ini. So ini juga ialah, ini automatically bererti bahawa sains tadi telah bermula. Bukan bermula sebelum oleh Islam, tapi sebelum Islam lagi dah mula. Untuk membuktikan ini, sebab ini kuliah kan, saya terpaksa bawa National Geographic ini, yang saya langgan majalah ini sebenarnya. Saya dah langgan lama dah, sampai hari ini saya langgan. Sebab saya seronok dia ada hard copy dia.
Dan boleh juga sekarang ni kita langgan, dia bagi website dia, tapi tak boleh nak ambil gambar dia sebab setiap gambar itu dia dah register, dia dah. So kalau tengok dalam Jun 2011 ini, bulan Jun, satu kajian bagaimana kita nak tahu manusia ini. Pertama kita lihat penempatan, orang putih panggil settlement, sebab lembu dia ada banyak, dia tak buat settlement. Cuba tengok National Geographic, dia tunjuk gambar lembu bergerak setempat, burung bergerak, tapi dia tak ada settlement, dia bergerak ya. Dia akan mengikut di mana makanan dia ada. So manusia manusia bila dia mencapai taraf ketamadunannya, dia akan tinggal di satu tempat. Bila dia tinggal, maka dia akan buat rumah, dia akan buat aktiviti pertanian, dia tak lagi pergi cari burung lautan, tapi dia akan bela ayam. Dia takkan cari daging lagi, dia akan bela kambing. Dan Allah Ta'ala tundukkan binatang-binatang ini untuk kita, untuk menjadi tunggangan kita, untuk jadi makanan kita dan sebagainya. Dan yang ketiganya, manusia ini juga dia suka bina monumen. Sebab itu untuk mengetahui adanya sesuatu civilization, ketamadunan, maka lihatlah monumen yang diorang bina. Inilah yang dikatakan pada Jericho tadi. Nanti saya akan tunjuk di mana mereka telah bina monumen mereka. Dan kajian oleh Man and Man ini dalam siri National Geographic ini, dia mengatakan kalau kita melihat satu lagi yang menunjukkan bahawa yang membina tamadun di manusia ialah kita dapati ada tempat-tempat, ya saya sebut ibadah lah, tempat-tempat sembahan. Dan tempat-tempat sembahan ini biasanya terletak di tengah-tengah bandar dan di lokasi yang amat strategik. Kalau saudara pernah pergi London, pergi tengok katedral yang katedral milik England itu, katedral nasional dia lah, macam kita masjid negara lah, di tengah-tengah bandar. Tiananmen di negeri China, Tiananmen itu adalah tempat di mana orang menyembah Tuhannya. Orang Cina yakin dan percaya, mengatakan bahawa Tiananmen itu adalah center of universe. Maka dia menjadi tempat sembahan para, dia adalah satu biara ni tempat sembahan. Jadi kalau dilihat perkara ini, ternyata bahawa agama juga salah satu aspek di mana membina tamadun. Jadi bertentangan dengan pandangan setengah ahli etis yang mengatakan agama tak diperlukan, tetapi ternyata dalam pembinaan tamadun tidak ada satu tamadun pun yang tidak bersumberkan ataupun dibina tanpa agama. Tak ada. Termasuklah tamadun yang terakhir ini, iaitu tamadun Maya yang ditemui sekitar 300 tahun hingga 900 tahun selepas masih di Amerika sana. Dan kita dapati bahawa agama itu. Jadi ada 4 perkara ni. Kalau saudara-saudari nak tengok apa buktinya, ada sains dan teknologi, inilah penempatan, perlukan sains dan teknologi. Kita nak buat rumah, kita nak buat saliran, kita nak makan minum apa semua. Aktiviti pertanian, perlukan sains teknologi. Nak bina monumen, perlukan sains teknologi. Hanya tempat ibadah ini, ibadah itu ibadahlah. Tetapi nak membina tempat ibadah itu. Macam kita lah masjid. Kita tak nak masjid kita itu sebarangan. Masjid yang hebat, yang cantik. Begitu juga orang lain. Dia nak church, gereja yang cantik dan hebat. Dia nak Tok Pek Kong ataupun temple yang hebat. Jadi semuanya ini untuk membina memerlukan sains dan teknologi. So saya pergi kepada peta tamadun dunia ini, peta di mana bermulanya sains dan teknologi, dengan melihat gambar ini. Kita dapat lihat di sini. Ini adalah Mesopotamia. Ini adalah Nabi Ibrahim, Mesopotamia. Dan ini adalah Nil, sungai Nil. Dan ini tentu lemah Indus, ini Harappa, Tabla Harappa dan sebagainya. Dan di negara-negara lain, termasuk di barat ini, tak ada apa. Di Eropah. Jadi, siapa kata orang barat pemula sains dan teknologi? Siapa kata? Mereka ni pendatang baru. Ketika Islam melahirkan orang seperti Al-Biruni, Ibn Sina sebagainya, mereka ini terkenal dengan Viking. Viking ni penyangga lah, pirates. Itu terkenal tu. Kalau saudara pernah pergi ke Norway, Skandinavia, yang saya pernah pergi, restoran ke hotel ke Viking, dia akan tulis. Kebanggaan mereka. Sebab itu sebahagian daripada ancestor mereka. Itu tok nenek mereka. Keturunan mereka. Dalam keadaan masa itu, orang Islam telah melahirkan. Kita dah ada universiti pun, sebab universiti pertama yang tak rasmi ialah Universiti Az-Zaituna yang dibina pada tahun 737 Masih. Rasulullah wafat 632. Tak sampai 100 tahun kemudian kita dah ada universiti, bertaraf universiti.
Dan kalau orang tanya Zaytuna University ini, kita sebut Ibn Khaldun adalah alumni Zaytuna University dan juga Universiti Qarawiyyin yang dibina pada tahun 859 Masih di Fes. Maknanya negara Islam, umat Islam dah ada universiti. Di negara barat mana ada? Kita ada Azhar University 972. Kita ada universiti di Timbuktu, iaitu Universiti Sankore, dibina pada tahun 989 Masih. Barulah kemudian datang Universiti Bologna tahun 1088, diikuti oleh Universiti Oxford 1096. Itu pun kedua-dua Bologna dan Oxford University menggunakan kaedah ikut sistem yang dibinakan universiti yang dibina oleh umat Islam. Saya nak stop dekat situ, jadi melalut pula ni. Sekarang saya nak pergi tunjuk sejarahnya lah, secara terpecah lalu supaya kita dapat lihat dengan yakin. Lepas tu kita berhenti kot, walaupun kuliah saya lebih sikit tapi saya nak pergi sebelum tu saya nak bagi sedikit senarai, sebab saya dimaklumkan oleh Dr. Razak nanti maklumat-maklumat ini akan dihantar. Saya akan hantar kepada Dr. Razak nanti setelah saya edit sikit benda ni. Sekitar 10,000 ini Jericho, saudara tengok kat situ ada Jericho situ, Ar-Reha 960, kemudian ada Katalhuyu, ada Hasunawe dan sebagainya. Kemudian kalau kita tengok perang di Iraq, ada nama perkataan Samara. Di Iraq ada Samara, Halaf. Sampai hari ini pun namanya kekal. Dia bina 3,000 tahun sebelum Masih. Di Jepun ini tak tahu, tapi katanya ada kesan-kesan tinggalan. Tapi oleh kerana walaupun Jepun ni hebat dengan tulisan dan sebagainya, tetapi writing form, bentuk-bentuk bertulis tu tak ada. Kita dapat lihat piramid misalnya, ada tulisan-tulisan piramid itu. Piramid yang pertama itu dibuat sekitar tahun 3000 ataupun 2600, 2400 Masih. Kita tengok di sini 2600 sini. Yang ini bukan zaman Nabi Musa alaihissalam. Sebab Nabi Ibrahim datang di zaman Ur ini, iaitu Raja 2500 tahun Masih, Ur Namu. Itu ejaan bahasa Inggeris tu. Sebenarnya Ur Namrud. Itu Raja Namrud itu. Kalau kita pergi dekat Turki, yang saya pergi tempat ini, di Salin Urfa. Orang Turki panggil Urfa. Dan di sana ada tempat di mana Nabi Ibrahim dicampak masuk ke dalam api oleh Raja Ur. Negara itu Ur, tapi nama raja itu adalah Raja Namrud. Tapi orang barat panggil Namu. 2000 tahun sebelum Masih barulah lahir Assyria ini. Dulu negara Syria itu ada 4 negara. Negara Syria sendiri, Lebanon, Palestin dan Jordan, itu dipanggil sebagai Assyria. Kemudian ada Babylonia, zaman perang. Kemudian barulah datang daripada Nabi Musa alaihissalam Tutankhamun. Ini cerita tentang orang Kristian, orang Yahudi banyak membuat filem tentang ini, iaitu sekitar 1347, bukan 1325. Itu zaman Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kalau kita pergi seterusnya lagi, saya nak tunjuk ada perbezaan ni. Itu agama Yahudi start di situ. Kemudian di Iran semua tu lebih dulu sebelum Islam datang, itu mereka ada Zoroaster ataupun orang Majusi yang telah juga membina tamadun mereka di kota Persepolis. Dan kalau kita pergi ke negeri Iran ini, yang saya 2-3 kali juga sebab ada mantan pelajar PhD saya yang jemput saya, dia tunjuk beberapa tempat orang menyembah api ini, Zoroaster dan sebagainya. Dan di timur telah ada Konfusius dan sebagainya. Dan Nabi Isa dilahirkan pada 1 Masih bukan macam tu. Kemudian Rasulullah lahir. Lepas tu kita diperkenalkan dengan Nicholas Copernicus, dengan apa semua tu. Soalannya, di mana apa berlaku antara tahun 600 Masih hingga 1500? Tak ada tunjuk. Dan kalau saya bawa di sini, saya nak buat di sini bagaimana, ini minta maaf saya sengaja tak edit, tak keluarkan benda ni sebab penting ni. Bagaimana sains itu dipindahkan daripada tamadun lain ke tamadun Islam. So, jangan lupa pada tahun 786 Masihi, Harun al-Rashid telah membina Baitul Hikmah. Baitul Hikmah ini tujuannya ialah, matlamat terakhirnya ialah untuk menterjemahkan karya-karya sebelum Islam, terutama karya sains, ke dalam bahasa Arab. Sebab itu kita melihat banyaklah karya-karya ini termasuk yang diulas oleh Ibn Haytham, Al-Biruni, Al-Farabi, Ibn Sina dan sebagainya, dan Al-Ghazali sendiri. Dan kita lihat Islam inilah yang sebab Islam itu mengajar kepada kita supaya minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu ini minal mahdi ilal lahdi, from cradle to the grave. Talibu ilmu faridatan ala kulli muslim wal musliman. Kemudian ada juga, walaupun hadis ini hadis yang tak sahih, ada menyebutkan utul bi'ilma wala bisin, tuntutlah ilmu wala ke negeri Cina.
Nak tuntut ilmu apa? Takkan ilmu berkenaan dengan sembahyang, puasa, zakat, haji, iman dan sebagainya. Tentulah orang Cina membina Great Wall untuk mempertahankan negara kita. Orang Arab nak buat apa? Kata Salman Al-Farisi, kita korek parit. Jadi ilmu-ilmu ni perlu korek parit untuk berperang. Itu sains. Jadi banyaklah ilmu sains itu yang diambil, terutama sekali daripada Yunani. Yang ni ada buku-bukunya sampai manuskripnya pun masih ada. Katanya di Uzbekistan pun masih banyak, dan sekarang ni mereka katakan tak sampai 50% pun yang diterjemahkan. Ada yang mengatakan 20% pun. Kemudian Islam itu telah bawa ke sana, dan kemudiannya kita lihat Tamadun Maya saya sebut tadi sebelah kanan ini 300 hingga 900 Masih, ini di Amerika. Amerika ni agak jauh, maka Islam tak pergi sampai sana. Maka di sanalah tamadun Islam ini, dan orang barat ambil daripada tamadun Islam. Kita tengok di sini, dan sebab itu kita lihat yang mengatakan bumi ini mengelilingi matahari, ini bukan daripada Galileo Galilei, ini daripada Al-Biruni. Tetapi Galileo Galilei jadi mangsa sebab pergaduhan di antara orang gereja dengan golongan sains ini. Dan kalau kita tengoklah siapa yang dihasilkan, dan mereka juga mengambil daripada Yunani, tetapi oleh kerana pergaduhan dan juga crusade, perang salib di antara Islam dan Kristian, apatah lagi sehingga Jerusalem dan sebagainya bergaduh dan sebagainya, jadi mereka menafikan sains yang dibangunkan oleh orang Islam. So mereka hanya ambil daripada sains yang dibina oleh zaman Greek, iaitu Pythagoras, Hippocrates, Plato, Aristotle, Euclid dan sebagainya. Dan Islam sendiri, cuba tengok tahun itu. Jabir bin Hayyan 721, Al-Khwarizmi 770. Al-Khwarizmi ini pada tahun 820 beliau telah dilantik menjadi director kepada Baitul Hikmah yang dibina oleh pada masa itu 720 itu sudah anak kepada Khalifah Harun Rashid, itu Ma'mun. Kemudian Yaqub Al-Kindi, saya booth dengan tahun itu. Zakaria Ar-Razi, sebab Zakaria Ar-Razi ni dulu daripada banyak juga tulisan-tulisan berkenaan dengan falsafah sains ditulis oleh Zakaria Ar-Razi yang diambil oleh Ibn Sina. Kemudian Al-Haytham, Al-Biruni, Ibn Sina, Al-Ghazali, Ibn Zur, Al-Idrisi, Ibn Rushd, dan ramai-ramai lagi. Termasuklah Ibn Firnas, tapi dia orang Spain. Orang pertama yang cuba terbang ni bukan Wright Brothers, tapi Ibn Firnas. Kalau saudara-saudara pergi ke Spain hari ini, di tengah-tengah roundabout tu ada gambar Ibn Firnas dengan serbannya sedang berterbang. Sebab dia dalam tahun 900 Masihi. Kemudian barulah lahir sejarah Barat. Sebab itu kalau ditanya kepada orang Barat, siapakah pengasas sains teknologi, mereka menyebut Nicolaus Copernicus. Sedangkan Nicolaus Copernicus ini setelah jatuh zaman Islam. Islam jatuh pada tahun 1492 apabila kalahnya Islam di Andalusia pada 1 Januari tahun 1492, dan 1453 Sultan Muhammad Fatih ambil alih. Jadi kita tengok di sini dengan tengok per tahun saja kita tahu. Apatah lagi kalau kita pergi detail cara terperinci tentang sumbangan setiap individu ini kepada sains teknologi. Sebab itu saya ingin menyebut bahawa sains ini adalah ilmu warisan Islam. Kenapa? Sebab ilmu yang dibawa oleh Aristotle dan sebagainya ini ilmu yang bersifat sekular yang diambil oleh orang Barat. Dia pisahkan antara pahaman agama dengan aktiviti sains teknologinya. Debate yang agak besar itu ialah adakah alam ini berlaku ada dengan sendirinya ataupun alam ini dia jadi kemudian. Timbul pertentangan itu ialah kalau dia jadi dengan sendirinya, siapa yang menjadikan alam ini? Jawapannya yang menjadikan adalah Allah, Tuhan. Jadi oleh kerana Tuhan ada di situ, maka dia mengganggu dia punya kita kata falsafah dia, kejadian alam ini, maka Tuhan itu perlu dikesampingkan dulu. Saya tak ingin detailkan, saya pun tak ada nota saya ini, tapi perbincangan itu ada tentang hal ini. Okey. So izinkan saya untuk terakhir ini adalah nak membuktikan bahawa tentang bahtera Nabi Nuh AS. Pada 20 Jun, dulu ni, orang nak pergi tempat ni, saya tengok, ini ada Turki, ada Armenia, ada Iran. So, dia ada banjaran gunung di situ. Dan, Allah. Banjaran di gunung di sini yang sukar untuk pergi. Ramai orang pergi tak jumpa. Tapi sekarang kita ada new teknologi yang disebut sebagai GPS. Global Positioning System,
Dengan gunakan GPS, kita tak perlu lagi pergi sana, kita letakkan satelit sana, lepas tu kita gunakan kamera dan kita mapping dunia ini. Dan di sana kita dapati, di sinilah letaknya Bahtera Nabi Nuh, dekat sepadan antara Iran dan Turki. Apa buktinya? Kita tunjukkan sini. Ini yang saya nak tunjukkan bahawa sains dah bermula. Ini, kalau tengok di sini, ini adalah bentuk kapalnya, dan ini adalah pi dekat dipotong, dan kalau dilukis, inilah bentuk gambarnya, dan kita tahu bahawa Nabi Idris adalah Nabi yang dilembutkan paku oleh Allah SWT. Besi. Satu Nabi yang berjaya membina teknologi besi. Dan datang zaman Nabi Nuh kemudian, menggunakan teknologi besi ini untuk membantu dia untuk membina bahtera ini. Dan kalau kita pergi dekat, ini kita pergi dekat lagi, yang tengok tadi tu, buat kalau kita bedahkan dia, dan inilah wreckage ataupun bahtera yang telah pecah tadi. Dan di sekitar kawasan ini, saya pergi atas balik, di sekitar kawasan ini atau bukit ini didapati banyak batu-batu yang ada lubang macam ni, bukan satu, banyak. Ini ada penyelidik yang datang dari World Research Institute dan juga Kamal Atatürk University. Mereka mengatakan mungkin ketika Nabi Nuh itu mungkin berlaku semacam tsunami besar yang menyebabkan dia terpaksa gantung batu-batu ini supaya kapalnya itu balance, tidak goyang secara besar, sebab dalam kapal itu termuat berbagai-bagai binatang. Di bawah ini seperti binatang buas, harimau lah sebagainya, di tengah-tengah ini seperti kambing sebagainya, di atas unggas. Jadi buat 3 lapisan begitu. Jadi saya nak sebut di sini, siapa kata ilmu sains tidak ada di zaman Nabi Nuh? Mungkin ketika itu dia membina ini berdasarkan wahyu Allah. Dia sebagai Nabi memang daripada wahyu, tetapi kita diilhamkan Allah. Dengan ada akal kita boleh berfikir, kita mampu untuk berfikir, dan berfikir inilah yang akan menjana aktiviti sains teknologi untuk memanfaatkan alam ini. Dia tahu bahawa adanya gelombang besar, maka dia perlu balancekan, maka dia buat batu yang berlubang. Dia tahu bahawa dia akan membawa pelbagai binatang, maka dia buat classification binatang ni. Binatang yang buas tak ada campur dengan binatang yang ternak. Kalau harimau campur dengan kambing, habis dia makan. So dia kena buat berlapis-lapis, dan ini semua adalah ilmu sains dan teknologi. Kemudian ini yang saya sebut sebagai Jericho tadi. Ini dia tulis World Oldest City. Tanda ni, ini gambar sendiri ni. Saya pergi ke sana. Dan kemudian kita lihat, ini mereka telah ada binaan yang begitu. Siapa boleh kata bahawa semua ni bina tak perlu kepada sains dan teknologi? Ini bandar yang pertama yang diakui oleh dunia, yang diakui oleh ahli arkeologi. Dan ini semuanya di bandar Jericho ini yang kita pilih. Dan kalau dalam bentuk lukisan, ini ada Mediterranean, Laut Mediterranean, ini Laut Mati, dan kita lihat Jericho dia dekat sini, dan ini lembah. Hari ini orang Palestin nak, orang Israel nak ambil ni. Dan kenapa orang datang ke sini? Sebab di sana ada aliran air yang boleh menyuburkan ini, dan ada caravan yang boleh lalu sini, dan mereka terpaksa buat din macam dekat Morocco, dia orang buat wall gitu, dan penduduknya ada. Mula-mula penduduknya hanya 70 bawah rumah saja, dan kemudiannya besar, dan terpaksa wall itu ditambah. Dan di sekitar wall itu ada ada macam kolam untuk mengelakkan daripada musuh yang datang. So mereka sudah ada teknologi untuk membina ini. Kita pergi. Ini adalah Masjid Al-Aqsa yang dibina oleh Umar Abdul Aziz pada tahun 690 Masih. Sebelum itu oleh Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar ambil alih daripada Sayyidah Abu Bakar. Rasulullah wafat pada tahun 632 hingga 634 itu diperintah oleh Abu Bakar. 634 hingga 10 tahun kemudian dibina sampai 644 tu masa Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dia telah membina ini Haram Asy-Syarif ini kat sini, Haram Syarif ini. Yang bina di sini ini adalah oleh Umar Abdul Aziz. So, siapa kata orang Islam tak ada sains dan teknologi? Siapa kata? Sedangkan ini adalah apa yang dibangunkan oleh orang Islam atas tuntutan agama. Dan atas nak menjaga tanah suci yang ketiga umat Islam ini. Saya nak stop dekat situ. Dan ini adalah di zaman Nabi Ibrahim. Orang ini emas. Kalau saudara nak terima ijazah besok pakai mutabot kan,
Jadi di zaman Nabi Ibrahim yang saya baca lah, Raja Namrud ini apabila ada perlantikan menterinya, maka menteri kena pakai murtabak ni yang dibuat daripada emas. Saudara boleh tanya ahli fizik, ahli geologi, emas ini adalah satu mineral, satu bahan di bumi yang cukup sukar untuk mendapatkannya. Sebab itu harganya mahal. Dan kegunaannya cukup banyak lah. Dalam elektronik ni banyak guna emas. Jadi sebab dia pengalih elektrik yang baik. Walaupun emas ini susah dapat, 2100 tahun sebelum Masihi, mereka dah kumpulkan emas sebanyak ini. Apatah lagi alat yang mereka sembah, ini 2 kaki tinggi ya. Ini gambar ni daripada British Museum kat London, yang disalut dengan emas. Bayangkan, ini adalah bowl, nampak ni kambing kan? Ini bowl yang dibuat daripada batu marmar yang digunakan untuk buat susu kambing. Sebab tu buat gambar kambing dalam yang saya baca ni lah. So saya himbau, apakah mereka ini tak erti sains dan teknologi? Kalau tak erti sains dan teknologi, mampukah mereka buat begini? Sedangkan nak dapatkan gold bukan mudah. Satu kaedah yang perlu hari ini pun susah dapat. So ini adalah yang saya sebut tadi tentang Nabi Ibrahim yang dicampur daripada ini yang dapat di Saddam Ulfa ini, dan dia jatuh di sini. Di gambar saya lah. Dia jatuh kat sini, dan kalau saudara pergi, di situ ada chapel, di situ ada yang Yahudi punya, sebab Nabi Ibrahim kan Nabi yang terdahulu. Dan ini adalah tempat di mana Nabi Ibrahim dilahirkan. Biasalah orang Islam ni, bila Nabi Ibrahim dilahirkan, bila ada air mengalir, pakat ramai datang ambil air ni, katanya ada berkat lah apalah. Dan ni pintu masuk kepada tempat lahir Nabi Ibrahim tadi, ada catat di sini. Dan ini pun ada dicatat, satu bahasa Turki, satu bahasa Inggeris, tentang fenomena yang saya sebut tadi lah. Dan ini adalah piramid. Sekali lagi saya nak sebut, perlukan sains dan teknologi yang tinggi. Saya kebetulan dapat masuk dalam ni tahun 1996. Sekarang nak masuk kena bayar mahal. Dan ini adalah Cleopatra. Saya nak cepat sebab nak tunjuk bahawa melihat gambar ni pun kita dapat tahu bahawa sains teknologi mereka cukup tinggi. Dan mereka bukan hanya ada sains teknologi, mereka ada art, ada seni. Tengok dengan banner patung-patung yang berseni, ada lambangnya, ada cerita sejarahnya di sebalik patung-patung ini. Kemudian ini pintu masuk ke tempat Taman yang Sidam dulu. Dan ini saya abadikan di sini walaupun gambar ini susah dapat. Katanya inilah gambar di mana kumpulan ilmuwan di zaman Nabi Idris. Kita kena ingat Nabi Idris Nabi yang kedua. So Nabi Adam, Nabi Idris, ayat ataupun orang tak ramai lagi, dan mereka ini ada halaqahnya, dan di sini ada tempat halaqah tersebut di mana mereka ini melakukan kegiatan yang bersifat keilmuan. Ini adalah struktur bahagian dalam, dan ini cuba dibina semula lah. Tak tahu sebab ada dapat yang sebenarnya atau tidak, tapi mereka cuba bina ni. Dan dalam buku disebut sebagai Hermes. Hermes ini nama lain kepada Nabi Idris alaihissalam. Dan ini adalah Pompeii juga sebelum zaman Islam, iaitu satu ketika dulu kat sini ni adalah gunung, nama gunung ni Vesuvius, dan ada kan filem ni, satu hari dia meletup dan keseluruhan bandar ini telah ditutupi oleh lana gunung berapi, dan bila dibuka didapati ada amphitheater di sini, di tempat mereka buat gandum, tepung gandum, menjadikan tepung, dan ada roti mereka, ada makan telur. Rupanya teknologi makan telur dan bawa roti dah ada. Teknologi roti ini bukan teknologi orang barat, bukan teknologi orang teknologi yang dah ada daripada dulu. Sebelum Nabi, malah sebahagian besar Nabi dia pun makan roti. So ini adalah gambar, dan membuat roti ini perlu sains dan teknologi. Dan ini adalah di Amman. Atas ini di Amman ada amphitheater. Ini adalah salah satu amphitheater yang terkena dengan gegaran bumi, gempa bumi, dan runtuh. Dan ini adalah Gua Kafi. Saya pun masih muda lagi ni, tahun 96. Sekarang dah ada masjid cantik dah belakang ni. Ini adalah anak student saya di Libya yang minta sangat saya pergi, dan saya rasa gambar ini jarang dapat orang. Kalau kita lah, kalau dapat kat Mahathir, dia jadikan tempat ini sebagai turis, cukup cantik ni. Ini adalah sebelum Masihi yang menghadap ke Mediterranean, maknanya pengaruh daripada kerajaan Greek itu sudah sampai dan mereka telah berjaya. So
malanglah hari ini mereka berperang. Mereka adalah satu bangsa yang telah membina tamadun yang cukup hebat. Dan ini adalah saya nak abadikan, nak share. Ini di Bosra, yakni di Syria, yang kebetulan saya dijemput ke sana. Masa ni belum Arab Spring berlaku lagi. Katanya di kawasan ini, saya dimaklumkan sebab saya buat pelajar ni. Pelajar di sini, kawasan sini tempat Rasulullah berniaga barang-barang Sayyidina Khadijah. Dan ini belakang ini adalah Masjid Sayyidina Umar yang dibuat untuk orang-orang nak pergi haji singgah. Dan ada Turkish Bus. Dan ini adalah bangunan kat sini yang runtuh akibat gempa bumi. Dan kalau kita keluar daripada bangunan ni, sebelah ke sini, kita akan jumpa bangunan ni amphitheater. Dan kalau ini sebenarnya yang sama, amphitheater yang cukup hebat. Dan waktu saya duduk kat sini, masa ni student ni dia ambil gambar saya, dia ambil gambar saya. Saya bercakap dengan dia tak perlu pakai suara kuat. Dia boleh dengar. Sebab studio ni dibuat supaya kita boleh cakap, sebab zaman dulu ni pelakon-pelakonnya duduk kat sini. Dan di antara pelakon dan penonton ni dia ada macam air yang memisahkan dia. Jadi pelakon akan ada kat sini. So mereka sudah ada. Dan bila zaman Islam datang, Islam menguasai tempat ini. Dan saya nak tunjukkan ialah sains dan teknologi dah ada, dah hebat. Mereka sudah ada satu pandangan bagaimana nak membina semua ini. Ini Petra, saya sebut tadi, di tengah-tengah Petra ini ada tempat sembahan. Ini adalah tempat sembahan mereka ini. Di tengah-tengah bandar Petra ini. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kaum Nabatiin. Ini adalah bandar dalam bangunan ini. Tapi tak dibuka untuk orang ramai. Hanya setahun sekali meraihkan agama mereka dulu. Dan kalau kita tengok cantik, Al-Quran menceritakan kaum yang memahat batu dan sebagainya. Dan ini memerlukan sains dan teknologi yang cukup besar. Ini juga sebahagian daripada Nabatiin tadi. Ini adalah sebelum kedatangan Islam, dia diperintah oleh kerajaan Byzantine di Turki. Ini adalah Hagia Sophia yang kemudiannya ditukar kepada masjid oleh Sultan Muhammad Fatih, dan ini adalah Baitul Malnya. Dan ini adalah kesan-kesan gereja yang tak dapat dibuang, tetapi Sultan Muhammad Fatih kata ini kenangan untuk kita lah supaya kita bersama. Dan ini besar, masjid terlalu besar. Katanya sekarang dah diazan balik lah. Kamar tertutup tak benarkan azan. Saya nak tunjukkan bahawa kegiatan sains dan teknologi dilakukan dalam masjid. Salah sebuah masjid yang saya sempat pergi ni, dia tulis kat sini Masjid Jami' lah 1399. Tapi di tengah-tengah masjid ni ada kubah. Dulunya tempat ini bukan tempat ambil wudu. Dulunya ada air kat sini supaya orang datang boleh tengok objek di langit. Maknanya ini adalah tempat untuk untuk studi astronomi. Berada di tengah-tengah masjid. Maknanya masjid ini fungsinya bukan hanya untuk solat, semayang, tetapi dia ada sebagai makmal untuk mengkaji sains dan teknologi. Dan hari ini ditukar ni sebab ambil uduk boleh ambil kat luar, dan orang tak gunakan teknologi lagi. So siapa yang emergency tapi tak perlu buang air besar, dia boleh ambil uduk tengah-tengah ni untuk jadi decoration lah cantik. Ini di Isfahan juga sebelum kedatangan sains teknologi barat. Sudah ada begini hebat lah. Dan ini adalah tamadun di negeri China. Inilah Tiananmen yang disebut sebagai Center of Universe untuk orang Cina. Dan ini disebut sebagai Heavenly Temple, Temple Syurga. Katanya dibina oleh Kublai Khan. Sebenarnya ini adalah sebahagian daripada masjid zaman dulu. Tapi cukuplah saya itulah sebab saya tak nak pergi bincang tu. Jadi itu saja yang saya nak bentang pagi ni. Dah lajak pun 15 minit, kecuali ada soalan lah. Okey. Alhamdulillah kita telah dapat mendengar. Profesor boleh tutup dulu kalau nak tengok. Tutup macam mana? Nak tutup, kalau nak tutup. Ada soalan? Tutup macam mana? Ada. Kalau nak tengok itu lah. Tak apa. Saya dah tutup lah. Tutup lah. Okey. Dah tutup lah. Jadi bersyukur kita, alhamdulillah hari ini kita telah mendapat satu pendedahan bagaimana asal usul
ilmu sains itu. Dan yang paling penting ialah asal usulnya daripada ilmu yang dikurniakan oleh, yang saya faham lah, yang Prof. Yusuf cerita tadi, yang dikurniakan oleh Allah, pemilik ilmu sains itu dikurniakan oleh Allah kepada masyarakat manusia menerusi beberapa petanda dan petunjuk dalam Quran seperti ayat-ayat tentang konsep ayat khalifah yang kita selalu baca tu. Jadi daripada ilmu itu dikurniakan pada insan, dan insan mengaplikasikannya dalam kehidupan. Dan daripada situlah terbinanya segala apa yang kita panggil hasil-hasil karya sains, ilmu sains itu, dan karya-karya sains ataupun produk-produk sains yang kita lihat dalam kehidupan kita hari ini. Malah yang kita belajar hari ini pun ialah satu daripada produk sains masa kini, ya. Boleh belajar, tak perlu face to face, boleh sambil tidur, sambil belajar ilmu sains, sambil apa lagi, boleh sambil duduk masak, sambil lipat kain pun boleh belajar ilmu sains. Jadi ini satu yang kita panggil sebagai satu pencapaian. Jadi yang kedua ialah tentang sains itu, yang saya ambil poin tadi ialah satu pengetahuan untuk kita mengenali tentang apa yang dinamakan sebagai tabiat-tabiat sesuatu sifat pada kejadian itu. Itu yang menjadi sains. Jadi cuma nanti Profesor boleh sambung misalnya sebab itu bila kita berbincang dalam konteks ilmu falsafah, sebab itu pada zaman dulu, sebelum falsafah ini difahami sebagai ilmu yang hanya membincangkan sebagai perkara-perkara yang bersifat metafizik, falsafah ini terangkum di dalamnya ialah ilmu tentang memahami sifat alam. Kerana sifat alam itu ialah akan membawa kepada mengenali hakikat pencipta alam itu, kan? Jadi sekarang ni oleh kerana berlaku perbezaan dualisme sekularisasi dalam ilmu pengetahuan, falsafah itu hanya membincangkan hal berkaitan dengan metafizik, dan sains membincangkan hal alam kehidupan, fizik. Jadi ini satu perkara yang tidak yang menyebabkan berlakunya pemisahan ilmu yang terjadi. Dan yang saya nampak sains tauhidik ini ialah usaha untuk mengembalikan semula ilmu sains di dalam kerangka falsafah yang sebenar itu. Jadi sains terangkum di bawah payung falsafah bagi tujuan-tujuan kerohanian yang akan membawa, yang tidak hanya sains itu bukan terpisah tapi berada di bawah satu kesatuan bagi memahami hakikat-hakikat kejadian dan mengenali Tuhan itu sendiri, sehingga manusia akan lebih taat dengan pengetahuan sains yang dimiliki. Jadi ini perkara yang sangat dasar yang disumbangkan, dan kita ucap terima kasih kepada Prof. Cuma kalau selepas ini, kalau ada masa ni setengah jam ni tentang tadilah Prof tentang krisis-krisis sains yang dibawa oleh sains barat hari ini, dan bagaimana kita boleh menyelesaikan menyumbang falsafah ilmu sains tauhidik tadi, ilmu sains Islam ni boleh menyelesaikan kepada dalam kehidupan kita ini. Itu antara yang saya ingin minta Prof tambahlah. Kalau cuma sebelum itu, kalau kawan-kawan di sini pelajar-pelajar ada nak tanya soalan, boleh buka mic tu, boleh buka mic, mute dan tanya Prof. Kita buka dalam 1-2 soalan. Kita ada 30 pelajar, alhamdulillah. Boleh Prof Yusuf boleh tengok diri sendiri dah? Dah boleh. Nampak dah. Okey. Nampak. Okey. Saya buka dulu soalan pada pelajar. Kalau tidak saya panggil.
Najah, tanya soalan Najah. Ya Prof. Doktor. Assalamualaikum. Assalamualaikum Doktor. Saya nak tanya yang slide yang mana? Kejap. Nak tengok slide yang gambar gambar mana? Gambar yang dekat berapa? Siap. 38 kot, Prof. Lepas tu yang lain tanya nanti Siti Sarah. Soalan. Anak Khairiyah mana? Tak tanya soalan. Ada? Fazihah tanya soalan sikit. Dengan Aina. Aidil. Yang mana? Yang ni 38 ni. Yang ni gambar ni bukan Prof. Yang apa ni, bangunan yang ada isteri Prof tadi. Oh, ada isteri saya ni. Ni. Ini Petra. Oh. Ini Petra di Nabatian. Ini di Jordan. Prof, saya nak tanya, bangunan ni kiranya dia memang tenggelam ke macam mana? Bangunan ni dibuat dengan mendebuk bukit. Kalau gambar sebelah kiri ni, bukit ni. Right? Kemudian ini adalah persimpangan jalan. Dia tembuk bukit ni. Bukit itu ditembuk, dan kalau kita tengok dalamnya, inilah bentuknya. Dan bukit ni potong. Teknologinya dah memotong bukit. Dan ini juga bawah ni. Dan kalau kita tengok sepanjang ni 10 km, saya tak mampulah, tapi pelajar dia kata ada 10 km. Ini juga ni ditebuk ni. Dan ini pun ditebuk. Ni semua ni ditebuk tu. So di zaman Nabi Saleh ini terkenal dengan teknologi ini. So sudah ada sains teknologi yang kalau ditanya guide dan beritahu, sebenarnya dekat atas ni, saya kebetulan tak ada gambar, dia tak ambil lah. Di atas sebelah atas ni, dia ada satu sistem di mana air itu dielakkan daripada lalu ke depan dia. Sebab kalau air itu menitik dalam depan dia, ini kan tahun dah berapa ribu tahun, 3,000 tahun dah. Dia tentu berlaku hakisan. Jadi dia elakkan itu dengan membina satu saluran. Dan tepi sini pun, kalau tengok tepi sini, dia ada saliran air. Bayangkan kalau orang lalu ini, dia boleh menggunakan saliran air itu untuk kegunaan mereka lah. Ada macam satu bandar lah kawasan tu. Okey, faham Prof. Ada soalan lain? Iman. Dia ada 2-3 perkara lah. Kalau kita tengok ahli sains barat, tapi yang merujuk kepada falsafah lah, mereka tak menolak. Saya bagi contoh Montgomery, terkenal ni, orang fakulti Islam kita pun terkenal, Profesor Montgomery Watts di UK. Saya tak tahu dia meninggal tak meninggal. Dia mengakui bahawa Muslim saintis memberikan sumbangan yang cukup besar. Sepatutnya ahli-ahli sains barat ini, bila kita bercakap tentang bila buat satu kerja, dia kena kod kerja orang lain. Sepatutnya dia orang kod kerja-kerja orang Islam. Dan sebahagian mereka ini datang daripada kerja Islam. Termasuk dia juga pesyat benda tersebut. Tapi ada sebut tu secara keras, secara sungguh, ada yang secara berlapik dan sebagainya lah. Tapi kalau mereka yang buat falsafah sains, mereka memberi pengiktirafan. Mereka akan dapat melihat bagaimana evolusi sains itu daripada satu peringkat ke satu peringkat.
Hanya bila kita baca sains, katalah physics, ataupun kita baca geologi, mathematics, dia tak sebutlah orang ni orang pengguna kepada sains. Lalu dia mengatakan teori ini daripada Newton, teori ini daripada Galileo Galilei. Dia kata gitulah. Tapi kalau kita pergi secara detail, kita tahu Galileo Galilei itu dia telah baca buku, asalnya itu daripada saya tengah baca thesis PhD, dia ada beritahu buku tu daripada mana dia rujuk, dan mereka boleh lihat pada saya sendiri Galileo gambar lukisan bagaimana berlakunya gerhana bulan dan matahari itu betul-betul gambar dia ambil dari Ibn Sina gambar lukisannya itu Ibn Sina tulis dalam bahasa Arab, kemudian tulisannya taklah secantik kerana pen dia tak ada macam tu, tapi tulisan dia tu untuk dalam grafik yang cantik lah. Tapi yang menerangkan bahawa berlakunya gerhana matahari dan bulan yang pertama ialah Al-Biruni, dan tidak boleh diterangkan berlaku gerhana bulan dan matahari kalau tidak tahu yang bulan itu mengelilingi bumi dan bumi dan bulan itu mengelilingi matahari. Itu jelas lah. Okey. Saya kalau tak ada saya nak jawab yang Prof. Dr. Razak soal tadi. Ya. Tentang konflik pemikiran di antara sains biasa. Ini pun bukan jawapan saya sekena sebut ni. Jawapan ini adalah jawapan yang diberi oleh Bruno Gueridoni. Nama Islamnya Abdul Haq Ismail. Dan beliau hari ini warga negara Perancis dan pernah menjadi President of Astrophysicists of France, iaitu presiden kepada Persatuan Astrofizik Negeri Perancis. Dan namanya ni popular kerana dia bersama dengan Roger Gorudi keluar dalam satu siri televisyen yang tajuk dalam bahasa Inggerisnya Understanding Islam, dalam bahasa Perancis saya tak tahulah, yang disiarkan pada hari Ahad pukul 8.45 pagi hingga 9 suku, setengah jam saja. Dan hit televisyen orang menonton ni sehingga 5 juta orang. Oleh kerana orang menonton sehingga 5 juta, maka program itu jadi mahal. Maksudnya iklannya jadi mahal. So dia jadi popular. Dan dia menyebut polemik di antara teman Islam itu nak menerangkan antara dua kebenaran. Ini yang jadi masalah. Satu ialah kebenaran agama Islam, yang satu lagi kebenaran sains. Apabila kedua-dua kebenaran ini bertembung ataupun nampaknya macam tak bertembung, macam mana kita nak cerita benda ni? Contoh, dalam sains mengatakan bahawa api yang panas itu membakar. Semua orang tahu. Kita nak masak nasi guna api yang panas. Malah Raja Namrud ketika dia nak membunuh Nabi Ibrahim, dalam minda dia kena guna api lah. Dan Nabi Ibrahim ni tak boleh dibunuh sikit-sikit. Dia kena campak dalam api yang menerak. Baru dia takkan keluar. Sebab dia tak boleh keluar daripada situ. Maka premisnya adalah nak membunuh Nabi Ibrahim dan ketika itu membakar. Itu zaman dulu gitulah, Joan of Arc dulu pun dibakar juga. Kemudian dalam Quran kata Nabi Ibrahim tak terbakar. So nampak tak dua itu? Api yang panas patutnya membakar. Tapi Al-Quran kata Nabi Ibrahim keluar daripada unggun api yang besar itu dan tak terbakar. Ceritanya adalah air dicincang tidak akan putus. Tapi dalam Al-Quran mengatakan bahawa Nabi Musa AS menyeberang Laut Merah, membawa kaumnya, kaum Bani Israel ini, dengan laut yang terbelah. Tapi setelah itu laut itu tutup balik dan menyebabkan Firaun mati. So macam mana nak cerita ni? Kalau pergi aspek sejarah, itu yang saya nak pergi tempat tu, saya tengok tempat dia tadi. Kalau pergi daripada segi Nabi Musa dengan Firaun ni, kereta kuda Firaun pun dah dijumpa hari ini. Dah jumpa dah. Jadi yang mana satu benar? Itu soalan. Itu persoalannya. Jawapan ataupun jawab Bruno Gueridoni atau nama Islamnya Abdul Haq Ismail ni, saya sebut Bruno senang sebab nama Ismail ni orang. Dia kata yang kesilapan dalam berfikir. Satu orang berfikir dalam acuan sekular, satu berfikir dalam acuan agama. Dalam acuan sekular, Tuhan tidak ada. Yang ada ialah fenomena alam tabi'i. Tabi'i kepada api membakar, panas dan membakar.
maka full stop. Terbakarnya itu secara mutlak dan wajib. Dalam Islam, kata Bruno Gaduduni, api yang panas itu cirinya membakar. Tapi dia tak stop di situ. Kebolehan api nak membakar, dia tak terletak kepada api, tetapi dia terletak kepada izin Allah. Dulu saya kecil-kecil itu, saya pernah pergi belajar dekat masjid, pergi dengar ustaz mengajar lah kat masjid, bukan saya belajar, saya belajar. Dia akan tanya, "So, kalau lapar buat apa?" Kan? Ya makan apa? Makan nasi. Siapa yang mengenyangkan kamu? Apakah nasi yang mengenyangkan? Ataupun ada perkara lain benarkan? Maka jawapannya adalah, nasi ini hanya penyebab kepada kenyang. Yang mengenyangkan kita ialah Allah. Saya sayang kepada bini saya, maka saya siapkan rumah, kereta, kenderaan yang baik. Tetapi sayangnya kepada isteri itu bukan kerana rumahnya, bukan kerana keretanya, bukan kerana keselesaan hidupnya, tapi Allah. Sebab itu, rumah yang kecil di ujung kampung itu belum pasti menderita. Rumah yang seistana, sebesar istana, duduk di atas kayangan, tak mestinya bahagia. Balik cerita. Dia baca tadi api saja. Tapi kalau dia baca cerita urutan Nabi Ibrahim dicampak ke dalam api, Allah Ta'ala perintah kepada api dengan menyebut bardan wa salama ala Ibrahim, sejuk dan selamatkanlah kata Ibrahim. Maknanya api itu mempunyai tabi'i membakar, tetapi kebolehan api untuk membakar itu terbatas, terhad kepada izin Allah. Dalam this case, Allah Ta'ala meminta api. Api ialah makhluk Allah yang sentiasa bertasbih dan bertahmid, tak pernah tak ikut perintah Allah. So, daripada secepatnya membakar, Allah Ta'ala suruh dia jadi sejuk. Bukan hanya sejuk, tapi selamat kepada Nabi Ibrahim ini. Natijahnya, dapatlah dilihat Nabi Ibrahim itu keluar tanpa kena apa-apa kesan. Yang satu mengandaikan bahawa Tuhan tidak ada. Yang satu lagi, Tuhan itu dipertawakan penuh dengan Allah Ta'ala, dan itu kebenaran. Dan apatah lagi disebut dalam ayat yang lain bahawa doa orang-orang yang dizalimi itu tidak ada hijab. Doa orang-orang yang dizalimi, tak kira di Islam atau tak Islam, tapi kita menzalimi dia, maka Allah Ta'ala akan memakbulkan. Jadi ada falsafah zalim ini. Sedangkan di dalam sains tabi'i, sains tabi'i sekarang ini, konsep adil, konsep bahagia, konsep itu tidak ada, tak dibincangkan. Mana orang sains bincang konsep bahagia? Bahagia pada dia bila ada duit, ada benda. Bahagia pada dia bila dia boleh buat sesuatu, itu saja. Akal dia boleh buat sesuatu. Tapi dia tak dibincang aspek di luar daripada itu. Sebab itu nak dilihat perspektif Islam, kita kena lihat sains itu di dalam perspektif yang lebih luas. Sebab itu saya tulis sains dalam ekosistem ilmu. Maksudnya sains dalam ekosistem ilmu-ilmu yang lain. Ada ilmu-ilmu yang lain kita perlukan. Ilmu yang membahagiakan rumah tangga kita ini. Bukan takat ilmu cari benda makan, rumah besar, kereta besar. Bukan itu saja. Jadi pendidikan kita dah disekulakan. Dengan arti kata yang lain, pendidikan hari ini telah memisahkan ilmu yang sains tadi dengan ilmu yang mengajar kepada kita arti kebahagiaan dan sebagainya. Sebab itu saya nak menyebut tadi, yang dimaksudkan dengan ilmu sekular itu pergi ke situ. Itu bukan jawapan saya sebenarnya. Saya hanya mengolah jawapan ini adalah waktu ada satu persidangan di Yogyakarta. Kebetulan saya hadir dan diberi sendiri oleh Bruno Gaduduni ini. Orangnya masih hidup. Boleh pergi YouTube tengok. Dan dia selalu hadir berdialog dengan orang-orang ini orang barat lah. Dan selalunya dia berada dengan Syed Hussein Nasir sekarang ni. Dan satu platform dengan Syed Hussein Nasir. So itu respon jawapan saya lah. Sebab kita belum bincang sampai hari ini. Ya. Okay, terima kasih banyak tu. Ni bulan puasa ni kering tekak tu banyak. Banyak. Jadi cuma saya bagi peluang satu lagi kalau ada soalan tergempar apa ke, ada ke? Student, sebelum kita tamatkan. Prof. Ifat.
Ya, ya. Soalan saya, umat lalu seperti mana yang Prof terangkan tadi, telah membina tamadun tu dengan ilmu sains, kan? Jadi bagaimana Nabi Muhammad yang lebih terkemudian berbanding dengan nabi-nabi lain, bagaimana sikap baginda terhadap sains dan seranan terhadap umatnya untuk mengambil cakna yang boleh dikaitkan dengan ilmu falsafah ni? Ya. Saya jawab secara ringkas lah. Pertama, ayat Quran sebutkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Para ahlinya kamu tak erti. Dan walaupun sebenarnya ayat ini ada hubungan dengan orang tanam pokok kurma, kan. Dia tanam pokok kurma, lepas tu dia ambil bunga pokok kurma itu dan ditampur. Lalu dia tanya, kenapa buat macam ni? Yang kawan tadi ingat Rasulullah tak izinkan, jadi dia pun tak buat. So musim depan itu kurma itu tak banyak. Jadi tak banyak, dia tanya kenapa kurma kita tak banyak? Tak tahulah, tapi ada. Mungkin Allahu'alam jawapannya. Tapi dalam celah itu ada yang mengatakan tahun ini kami tak buat proses penunggaan itu. Jadi Rasulullah kata, kenapa kamu tak buat penunggaan? Kemudian dia kata sebab kamu tegur dulu, bukan macam itulah dialog. Dan Rasulullah beritahu kamulah yang lebih arif tentang dunia kamu. Jadi maknanya dalam sains ini kita jadi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah pada pakarnya kalau kamu tak reti. Jadi zaman Islam secara falsafahnya telah menerima. Yang seterusnya saya nak beritahu ada dua perkara lagi, iaitu tidak ada satu tamadun pun yang dibangun tanpa membangunkan sains. Di samping membina ilmu kepimpinan, ilmu mengurus diri, mengurus alam, mengurus keluarga, sebab itu kita kata tamadun ini din, iaitu di mana satu masyarakat telah mencapai din, telah mencapai way of life, telah mencapai sistem hidup. Maknanya tamadun ialah suatu sistem hidup yang telah sampai ke satu kemuncak dalam segala bidang. Bidang arkitek, bidang pembinaan, bidang sains teknologi, bidang komunikasi, bidang segala bidang. Maka sebab itu kita kata orang Jepun bertamadun sebab dia punctual, tunai janji, kan? Dia tak buang sampah rata-rata, kemudian tak membazir. Kereta api dia paling punctual. Saudara tahu tak, orang Jepun di kereta api dia punya error 7 second setahun. Punya tepatnya. Sebab itu dia punya rail dia buat setiap 10 minit satu kereta api lalu. Sebab itu dia untung. Kita buat berbilion-bilion tapi sehari 2 kali ya kereta api lalu. Rugilah. Jadi negara bertamadun ialah negara yang bersistem. Jadi di samping ada sains teknologi. Di zaman Islam, Rasulullah membina agama Islam ni di bumi yang tidak bertamadun. Tetapi bukan tamadun tak ada. Sudah ada 2 tamadun Rom dan Parsi yang besar di situ. Kemudian apabila Rasulullah membetulkan, menegaskan ataupun mengajar tentang akidah, tentang sistem hidup, tentang akhlak, tentang adab dan sebagainya, maka insan-insan rijal manusia yang lahir daripada satu ajaran agama yang punya sistem hidup yang baik ini, bila tersentuh dia dengan tamadun yang lain, dia memanfaatkan tamadun lain tadi. Contohnya, Salman Al-Farisi, dia di Farsi. Dia adalah orang, tapi bila perang, sebab orang Farsi ini kerap berperang, dia ditanya pandangan dia, macam mana? Dia kata korek parit. Korek parit itu sign. Sign of war. Sign dalam peperangan, itu dengan membina parit. Kalau dulu dibina wall. Buat baju, itu saya sebut. Orang Arab berperang, pakai baju besi. Orang Cina berperang, pakai baju besi. Tapi dalam baju besi orang Cina, dia ada kain sutera. Sebab sutera ini zaman Xi Hongti lagi. Sutera berbentuk kita kata lembut. Jadi bila di ujung panah itu ada racun, kena baju besi, kena baju kita, dia akan dilapisi oleh baju kain sutera. Sedangkan Nabi sendiri tak ada baju sutera. Dia akan jadi kain kasar dipakai. Sebab itulah teknologi yang ada di zaman Rasulullah. Jadi belajarlah ke negeri Cina, belajarlah untuk berperang menggunakan teknologi ini.
Jadi saya fikir Islam itu bila Rasulullah telah mengajar tentang akidah yang baik, tentang syariahnya, tentang perundangannya, tentang sistem hidupnya, tak boleh bohong, tak boleh kata ke orang dan sebagainya, dan orang-orang yang mempunyai akhlak dan juga mempunyai akidah yang baik tadi, bila bertemu dengan tamadun Rom dan Parsi, tamadun semua, maka mereka akan menggunakan tamadun-tamadun ini dan kemudiannya mengembangkan dalam acuan masing-masing. Sebab itu kita lihat banyak teknologi ketika itu bukan datang daripada orang Arab, yang datang itu sebab mereka bukan pengasas pada ilmu itu, termasuklah ilmu teknologi dan pertanian dan sebagainya. Jadi itu berlaku di zaman Nabi sebab Rasulullah datang sudah ada tamadun lain ketika itu. Wallahu a'lam. Respon saya. Terima kasih. Kita rasa kita tamatlah kat sini ya. Kita sudah alhamdulillah dapat satu penjelasan yang menyeluruh tentang konsep apa yang dinamakan sebagai sains falsafah sains Islam atau falsafah tauhidik, iaitu satu kajian tentang apa dipanggil rahsia-rahsia di sebalik falsafah. Jadi kita sudah jelas bahawa tuntutan mempelajari sains ini sebahagian daripada anjuran oleh agama, dan sains itu ilmunya begitu luas sekali, meliputi hari ini dipecahkan kepada sains tabi'i, sains sosial dan sains-sains yang pelbagai lagi, sains matematik yang kita boleh lihatlah di UKM itu pelbagai jenis fakulti yang ada. Dan semalam kita ada bincang Prof Yusuf dengan kawan-kawan, dengan pelajar-pelajar di sini tentang kepentingan kita menguasai apa yang dipanggil ilmu logik, ilmu logik yang merupakan salah satu daripada bentuk sains dalam dunia pemikiran. Jadi falsafah ini ialah mempunyai banyak pecahan-pecahan, dan salah satunya sudah kita lihat. Di sebalik falsafah itu ada ilmu sains, ilmu logik, ilmu matematik dan ilmu yang lain-lain lagi. Jadi sebelum kita tamat, saya bagi kata-kata akhir kat Prof Yusuf sikit. Apa dorongan kepada pelajar dalam meneruskan kajian dalam bidang? Saya daripada dulu lagi saya ingin menyebut bahawa kita perlukan ilmu sains dan teknologi dan ilmu agama ini bukan secara terpisah, dia secara bersepadu. Sebagaimana kita dapat melihat bagaimana Islam telah melahirkan tokoh-tokoh sains yang begitu hebat. Kalau saya nak sebut sekarang ni, Jabir bin Hayyan, salah seorang pelajar PhD saya buat tentang Jabir bin Hayyan. Rupa-rupanya Jabir bin Hayyan ni satu kelas dengan Ahmad bin Hanbal. Bayangkan orang satu kelas, dia kata tahun 700 Masih. Tu bayangkan 726. Jadi beliau sendiri adalah disebut di bahasa Inggeris sebagai the father of chemistry, bapa kimia. Beliau lah istilah kimia itu datang daripada istilah dia, daripada Jabir bin Hayyan. Perkataan alkohol, alkali itu daripada istilah dia. Alembic, alat yang digunakan dalam amal itu. Alat itu pun masih nama yang diberikan oleh Jabir bin Hayyan. Jadi ilmu sains ini sebenarnya tak pernah berpisah dengan tuntutan agama itu sendiri. Dan kalau saya ingin menyebut kata-kata Einstein, walaupun saya tak setuju dengan agama Einstein ini, untuk ni lah Dr. Dia kata science sound without religion blind. Sains tanpa agama ini buta. Kemana nak bawa pergi? Sebaliknya, agama tanpa sains tempang. Agama mengajar kita ambil wudu, tapi nak membawakan air mutlak, macam mana kalau tanpa ada sains? Sains mengajar kita kena pergi haji, tanpa kapal terbang, tanpa alat-alat, tanpa sains teknologi, baju haram pun tak nak buat. Jadi kedua-dua ini diperlukan. Laksana koin lah, ada koin balik gambar parlimen, ada yang balik huruf tu, dan dia perlu bersama-sama dalam kehidupan ini. So tidak sebagaimana yang ditanggapi oleh orang barat, sebab berlakunya pergaduhan besar Galileo Galilei itu sehingga dia dipenjarakan, anak muridnya Giordano Bruno dibakar hidup-hidup kerana mengatakan bumi yang aku pijak ini mengelilingi matahari. So pada saya lah, sebab itu usaha untuk mengembalikan
sains dalam acuan yang sebenar ini usaha kita lah. Saya banyak kali duduk sebut dengan Dr. Razak ni, kita kena bincang hal ini dan kena kembalikan supaya kita dah berjaya di Malaysia ini tentang ekonomi sains, tentang apa semua. Undang-undang kita dah berjaya, ada mahkamah syariah semua. Tapi dalam sains ni tak ada pun yang kita cuba kembalikan balik, dan bentuk wajahnya macam mana pun tak tahu lagi. Jadi kalau wajah ekonomi itu nampaklah apa wajahnya. Oh, kita ada wakaf, kita ada Ar-Rahnu, kita ada Bank Islam, wajah masa kini lah. Tapi wajah syariat Islam macam mana kita tak tahu lagi. Tapi yang sedar, yang tahu bahawa sains tak boleh dipisahkan daripada agama, dan agama pun tak boleh dipisah daripada sains. Salah satu kenapa dunia jadi macam ni hari ini, sebab kita telah memisahkan sains daripada agama. Wallahu a'lam. Okey. Cuma Prof Yusof terlupa nak maklum tu. Hello? Ya. Apa dengan apa ni, orang-orang pengajian Islam ni macam mana dia boleh perjuangkan sains? Dulu dia kena belajar sains balik ke? Kena belajar fizik ke? Bukan. Dr. Profesor Emeritus Dr. Zudi, dia telah memperkenalkan di Fakulti Islam, di Akademi Pengajian Islam di Semelaya, supaya pelajarnya ambil beberapa subjek sains yang umum. Dan saya juga ditugaskan, tapi saya lebih banyak hadir dalam majlis forum lah dulu dengan Ustaz Osman Mahdi, dan malah sebenarnya sekarang pun saya kena, tapi dah kena COVID-19 ni di-cancel lah. Jadi saya tengok dia ada program yang macam tu, dan dia kerap mengadakan peringkat awal ni majlis dialog, majlis bersantai dengan ilmu, majlis, dan dipanggil pelajar pengajian API ni, Akademi Pengajian Islam ni, untuk datang bersama, dan kemudiannya dia minta diorang ditulis macam esei hasil daripada perbincangan tersebut. Mungkin peringkat pertama, kalau nak mengajar secara direct, yang saya bimbang begini ya, terpisah kita ni, orang sains tak faham agama, orang agama tak faham sains. Jadi akibatnya orang sains tu bila nak cakap kepada pelajar Fakulti Islam ni, dia rasa takut, minta maaf lah. Saya rasa nak jadi imam tarawih sekarang ni pun dia bimbang sebab tak pernah. Apatah lagi nak suruh baca khutbah. Jadi padahal tak sepatutnya berlaku macam tu, at least di rumahnya sendiri. Jadi kita dah terpisah. Yang orang agama pula, bila kita start cakap sains ni, dia kata ini bukan bidang saya. Ini serah pada. Jadi terlalu sangat, terutama orang macam saya lah, sebab saya berada di dua alam. Banyak kali juga saya sebut dekat JAKIM dan sebagainya, supaya diadakan, kalau di JAKIM tu boleh ada orang yang pegawai in charge tentang wakaf sebagainya, Jawhar kan. Tapi yang bincang sains tak ada. Satu jabatan untuk membawa orang ni tak ada. Dulu saya cadangkan supaya buat IKSIM, dan IKSIM itu membuat kajian-kajian yang bersifat ini, bukan popular, bersifat benda-benda yang perlunya ada kepada umat Islam, yang Malaysia ini boleh terokai. Bukan hanya bergaduh tentang Melayu, Cina, India ni, tetapi apa yang perlu ada sebenarnya, dan bagaimana kita nak melaksanakannya. Dia perlu research, sebab sains zaman Nabi, sains zaman Al-Biruni tak sama dengan sains lah ni. Tak sama, sebab sains sekarang ni telah dinodai di abad yang ke-16-17 oleh sains barat. Dan kita kena kembali balik. Bagaimana pendidikan sekarang ni? Kita sebut pendidikan Islam, dinodai dah. Okey, semakin jelas dan perjuangan semakin jauh dan berat untuk kita sama-sama pikul. Tapi yang ia menjadi satu cabaran, gesaan Prof Datuk Yusof tadi, untuk kita ahli-ahli dalam bidang penyiaran Islam mula memahami ilmu-ilmu yang dipanggil ilmu sains. Jadi saya rasa memang kekurangan yang terlalu di kalangan warga pengajian Islam ni. Nak kata buta tu teruk sangat kan, tapi orang panggil, saya sendirilah jahil sangat tentang ilmu asas sains ni. Sebab kita di sekolah agama, kalau ambil bidang sastra, kita hanya tahu, kalau zaman saya dulu belajar rantaian sains. Itu je lah pengetahuan saya tentang sains tu. Campur air tu, campur air ni, jadilah air tu. Gitu saja, basic je. Jadi saya rasa kita kena ada pengajian lebih advance, dan ini memerlukan kepada satu program pendedahan kepada pelajar pendidikan Islam, untuk mereka
lebih terdedah dengan dunia ilmu sains, at least ilmu tentang fizik, ilmu biologi, ilmu tentang pelbagai lagi yang saya rasa perlu. Saya ingat insya-Allah dengan pelbagai institusi yang kita ada sekarang ni, kita boleh kembangkan menjadi satu program yang sepanjang hayat lah. Jadi saya menyeru pada pelajar untuk mula meminati bidang sains ini, dan sudah tentu kita tak boleh nak kuasai semua. Jadi pilih mana yang menguasai dulu bidang umum, memahami teori sains umum, lepas tu pilih satu daripada kesukaan kita, nak tengok fizik, nak tengok perubatan ke dan lain, sehingga kita menguasai sebagaimana kita menguasai sekarang ni kemudahan internet, YouTube, boleh kita kuasai ilmu-ilmu ini, dan sudah tentu dengan bimbingan para guru-guru yang sekarang ini bertambah mudah dengan teknologi komunikasi kita ini. InsyaAllah Prof Atuk, kita ucapkan terima kasih. Saya rasa ciri kedua kena dibuat insyaAllah. Boleh insyaAllah. Saya pun dah jadi insyaAllah. Jadi cuma kita pilih tajuk yang lepas ni kena spesifik sikit lah kan. Saya mungkin sains solar ke kan. Tak boleh. Saya nak bagi seterusnya, ini adalah pandangan masyarakat terhadap sains secara umum dulu. Dia ada kemudian bagaimana proses. Sebenarnya dalam sains Tauhid ini bukan sains yang berat, bukan sains cakap matematiknya, solar energinya, yang itu agak dah berat. Tentang konsep umum dulu. Yang sebab tu pelajar Fakulti Islam ramai yang ambil subjek saya tu. Yang saya sebut tadi lah, kalau kita tak tahu bahawa hanya 4% ahli sains yang meminati sains Islam, macam mana kita nak bina ni? Orang putih kata tidak ada critical mass, tidak ada segolongan yang mampu menggerakkan. Tak boleh. Betul. Okey, insyaAllah. Jadi kita, insyaAllah saya sendiri akan ambil tanggungjawab ni di jabatan saya, dan kita ada nama program, nama Simposium Falsafah Islam. Kita akan jadikan satu daripada program dia, di samping bincang teori-teori falsafah yang spesifik itu, tentang metafizik, ilmu ketuhanan dan lain-lain tu, kita kena mula melihat falsafah dalam ruang yang lebih luas, termasuk mendalami aspek sains tabi'i yang kita. Terima kasih sekali lagi kepada semua. Saya sedang download beberapa artikel juga tentang sains tauhidik ni. Kalau Prof Yusuf ada artikel-artikel yang ditulis, nanti kita share. Saya nak share kepada pelajar untuk mereka mendalami sains tauhidik atau sains Islam. Nanti kita bubuh. Kita perlu artikel pendek yang barangkali yang sudah tersiar, jangan buku pula. Tengoklah baca. Jadi kita combine, jadi untuk rujukan bagi mereka menguasai, dan barangkali kita akan, jangan takut final exam nanti ada soalan-soalan berkaitan dengan falsafah sains. Jadi ini sebagai bahan rujukan untuk bacaan. Hari ini kita dapat syarahannya, bila kita baca nanti insya-Allah mudah kita memahaminya. Ingat itu saja dulu hari ini. Sekali lagi terima kasih, selamat berbuka puasa. Nanti rakaman ini, perkara ini dirakam, nanti kita akan hantar pada Prof untuk simpanan, dan pelajar boleh mendengar semula dalam sistem YouTube yang kita wujudkan. Terima kasih lagi pada semua pelajar, selamat beristirahat, dan katanya UKM akan buka 18 bulan ni masuk balik. Ada syarahan. Ya? Ada syarahan. Ada syarahan jubli emas. Gitu. Antara panelis tu Prof Jawiah. Oh ya, di mana? Di UKM ni? Di UKM. Kemudian panelis yang lain, Profesor Ibrahim Komo, semua bekas TNC lalu. Profesor Muhammad Razak yang Fakulti Perubatan, dan Said Arabi juga bekas. Yang dia dah mula terbuka tak tahu sama ada dia akan guna website ataupun terbuka, Allah alam.
Tapi mendapat hebahan tadi, syarah dah boleh masuk ke boleh masuk ke pejabat lah 18 bulan, tapi dengan izin ketua jabatan lah. Jadi barangkali meriah baliklah UKM. Tengok macam mana. Nanti Ibrahim, terima kasih sekali lagi ya. Ya, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.